Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk yang ke-8, bab yang ke-8 iaitu garis dan sudut untuk matematik KSSM tingkatan 1. Ulang kaji tentang garis dan sudut. Perkara pertama yang perlu difahami ialah tembereng. Tembereng bermaksud bagi satu garis lurus, jarak di antara dua titik, contohnya titik A dan titik B, ini dikenali sebagai tembereng garis. Bagi satu garis lurus yang panjangnya adalah sama, contohnya PQ dan juga RS, panjang tembereng ini sama, dikenali sebagai tembereng garis kongruen. Untuk panjang tembereng yang berbeza, contohnya PQ dan RS di sini, ini bukan tembereng garis kongruen. Okay, sudut pula bermaksud bagi satu garis lurus yang bercantum, bahagian di antara kedua-dua ini dikenali sebagai sudut. Sudut kongruen pula bermaksud saiz sudutnya adalah sama. Contohnya A, sudut PQR dan juga sudut ABC nilainya adalah sama, maka kedua-dua ini merupakan sudut kongruen. Untuk B pula, saiz sudutnya adalah berbeza. Maka sudut PQR dan juga sudut ABC bukan sudut kongruen. Sekarang kita lihat cara menganggar saiz sudut. Bagi satu garis mengufuk dan satu garis mencancang, jarak di antara kedua-dua ini nilainya adalah 90 darjah ataupun dikenali sebagai sudut tegak. Bagi garis condong yang tidak melebihi garis mencancang ini, jarak di antara kedua-dua ini, saiz sudut ini adalah kurang daripada 90 darjah. Bagi garis condong yang melebihi garis mencancang, nilai sudutnya adalah lebih besar daripada 90 darjah. Untuk jenis-jenis sudut yang lain, bagi satu sudut pada garis lurus, dia akan membentuk separuh bulatan. Jadi nilai sudutnya adalah bersamaan dengan 180 darjah. Untuk sudut refleks pula, nilainya adalah sentiasa melebihi 180 darjah namun kurang daripada 360 darjah nilai bagi sudut refleks. Untuk sudut putaran lengkap pula, termasuk sudutnya satu putaran, nilainya 360 darjah. Sudut pelengkap pula bermaksud hasil tambah kedua-dua sudut ini berjumlahnya adalah 90 darjah. Ini bermaksud A merupakan sudut pelengkap bagi B ataupun sebaliknya B merupakan sudut pelengkap bagi A. Untuk sudut penggenap pula, hasil tambah kedua-dua sudut ini mestilah nilainya 180 darjah. Ini bermaksud A merupakan sudut penggenap bagi B dan juga sebaliknya B merupakan sudut penggenap bagi A. Untuk sudut konjugat pula, hasil tambah kedua-duanya mestilah 360 darjah. Ini bermaksud A merupakan sudut konjugat bagi B ataupun sebaliknya B merupakan sudut konjugat bagi A. Sekarang kita belajar cara membuat pembinaan geometri. Pembinaan geometri bermaksud lukisan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Dimulai dengan tembereng garis. Caranya ialah untuk satu garis lurus sama ada yang diberi ataupun yang kita lukiskan ataupun yang diberi tandakan permulaan. Contohnya di sini permulaannya ialah titik A. Jadi untuk membina tembereng garis AB dengan panjangnya 8 cm, gunakan jangka lukis, letakkan bucu tajam pada nilai 0. Kemudian mata pensel pada kedudukan 8. Kemudian angkatkan jangka lukis, tajam letakkan pada A, kemudian buat lengkuk. Buat lengkuk yang bersilang pada garis lurus. Jadi titik persilangan ini tandakan sebagai B. Jadi siap, selesai tembereng garis AB dengan panjang 8 cm. Kemudian kita belajar pula bagaimana cara untuk membuat pembahagi dua sama serenjang. Contoh raja ini, garis CD, garis yang berada di tengah-tengah ini merupakan garis pembahagi dua sama serenjang. Bermaksud garis ini dan garis CD
sentiasa 90 darjah dan ia membahagi dua sama garis CD. Jaraknya di tengah-tengah kiri dan kanan jaraknya adalah sama. Kita lihat contoh garis tembereng garis PQ untuk membina pembahagi dua sama serenjang. Caranya ialah menggunakan jangka lukis, letakkan tajam pada bucu P. Kemudian bukakan jangka lukis melebihi setengah daripada panjang PQ. Kemudian letakkan bucu tajam pada P. Kemudian mata pensel buat lengkuk di atas, satu di atas, satu lagi di bawah. Kemudian ulang langkah yang sama, letakkan mata pensel, letakkan bucu tajam pada Q, buatkan lengkuk di atas, satu lagi di bawah. Akan terhasil titik persilangan, ada dua titik persilangan di sini. Jadi dengan menggunakan pembaris, sambungkan kedua-dua titik persilangan ini. Maka inilah dia pembahagi dua sama serenjang, di mana sudut ini sentiasa 90 darjah dan membahagi dua sama garis PQ. Seterusnya kita belajar bagaimana membuat garis serenjang kepada satu garis lurus melalui titik. Melalui titik di sini ada dua jenis, sama ada titik yang tidak terletak pada garis lurus, contoh sebelah kiri ini, ataupun titik itu terletak pada garis lurus seperti contoh sebelah kanan. Jadi kita lihat dahulu untuk titik yang tidak terletak pada garis lurus. Dengan menggunakan jangka lukis, letakkan bucu tajam pada titik M, buat lengkuk supaya bersilang pada garis PQ sebelah kiri dan sebelah kanan. Bukaannya adalah sama. Kemudian letakkan bucu tajam pada persilangan lengkuk ini, buatkan lengkuk di bawah. Ulang langkah yang sama, letakkan bucu tajam pada persilangan lengkuk ini, buatkan lengkuk di bawah. Kemudian persilangan ini dan juga titik M kita sambungkan dengan menggunakan pembaris. Jadi inilah dia garis serenjang kepada suatu garis lurus melalui titik M. Sifatnya ialah berserenjang, bermaksud sudutnya 90 darjah. Jadi kita lihat pula bagaimana caranya membuat pembinaan garis serenjang untuk titik yang terletak pada garis lurus. Contohnya ditandakan di sini sebagai titik N. Tekniknya ialah kita letakkan jangka lukis pada titik N, kemudian buatkan lengkuk yang bersilang pada garis PQ. Bukaannya adalah bebas. Buatkanlah satu lengkuk di sebelah kanan, satu lagi di sebelah kiri. Kemudian angkatkan jangka lukis, letakkan bucu tajam pada persilangan lengkuk dan garis lurus tadi. Buatkan satu lagi lengkuk sama ada di atas ataupun di bawah, ataupun kedua-duanya. Katakan cikgu buat kedua-duanya. Kita mulakan lengkuk di atas, satu lagi lengkuk di bawah. Ulang langkah yang sama, letakkan bucu tajam di sebelah kanan pula. Buatkan lengkuk di atas, satu lagi di bawah. Jadi kita sambungkan titik persilangan ini, kedua-dua titik persilangan ini dan juga titik N menggunakan pembaris. Jadi inilah dia garis serenjang kepada garis lurus PQ. Sudut di antara kedua-dua garis ini ialah 90 darjah. Sekarang kita belajar bagaimana membina garis selari. Contoh soalan, bina garis selari dengan PQ dan melalui titik R. Ini garis PQ, inilah dia titik R. Dengan menggunakan jangka lukis, letakkan bucu tajam pada titik P. Kemudian bukakan jangka lukis tersebut, mata pensel sentuhkan pada titik R. Kemudian buat lengkuk yang melalui titik R. Kemudian angkatkan jangka lukis tersebut, letakkan bucu tajam pada Q. Jarak yang sama tadi jangan diubah, buatkan juga lengkuk di atas. Kemudian angkatkan jangka lukis, letakkan bucu tajam sekali lagi pada P. Bukakan mata pensel menyentuh Q. Di sini buatkan lengkuk pada titik Q. Angkatkan jangka lukis tersebut, letakkan bucu tajam pada titik R. Jarak yang sama tadi buatkan lengkuk supaya bersilang dengan lengkuk yang pertama. Jadi titik persilangan ini sambungkan kepada titik R menggunakan pembaris. Jadi inilah dia garis lurus
yang selari dengan garis PQ. Kita sambung belajar cara membina sudut dan pembahagi dua sama sudut. Okey, dimulai dengan pembinaan sudut 60 darjah. Diberi tembereng garis QR. Okey, dikehendaki membina sudut PQR 60 darjah. Jadi di manakah kedudukan sudut tersebut? Lihat di tengah-tengah. Di tengah ini ialah Q. Jadi bermaksud sudutnya adalah pada titik Q. Jadi kita mulakan buku tajam letakkan pada Q. Buatkan lengkuk, bukakan jangka lukis bebas ukurannya. Buatkan lengkuk yang bersilang dengan garis Q dan sambung sampai ke atas. Angkatkan jangka lukis, letakkan mata tajam pada persilangan lengkuk ini dengan garis lurus. Buatkan lengkuk satu lagi, jaraknya adalah sama. Kemudian ambilkan pembaris, sambungkan persilangan ini ke titik Q. Jadi kita sambungkan dengan menggunakan pembaris. Jadi bucu ini mana-mana tempat labelkan sebagai P. Jadi inilah dia pembinaan sudut 60 darjah iaitu sudut PQR. Yang kedua, lihat bagaimana cara membina pembahagi dua sama sudut. Pembahagi dua sama sudut bermaksud contohnya POR, sudutnya ialah 40 darjah. Jadi garis di tengah-tengah ini dikenali sebagai pembahagi dua sama sudut. Bermaksud sudut di atas 20, di bawah juga 20. Jadi contoh soalan ini, sudut PQR, sudutnya ialah 60 darjah. Untuk membina pembahagi dua sama sudut, letakkan bucu tajam pada Q, buatkan lengkuk yang bersilang dengan garis QR. Jarak yang sama, buatkan lengkuk bersilang dengan garis QP. Diangkatkan jangka lukis, letakkan pada persilangan, buatkan lengkuk di sebelah atas. Jarak yang sama, bucu tajam letakkan pada persilangan ini, buatkan satu lagi lengkuk yang bersilang. Jadi dengan menggunakan pembaris, sambungkan titik persilangan ke titik Q. Jadikan sambungkan ini. Inilah dia pembahagi dua sama sudut PQR. Sekarang kita lihat pula bagaimana caranya untuk membina sudut 120 darjah, 90 darjah, 30 darjah dan 15 darjah. Untuk membina sudut-sudut ini, konsepnya ialah bermula dengan pembinaan sudut 60 darjah. Jadi sebelum ini kita telah pun belajar bagaimana caranya untuk membina sudut 60 darjah. Katakan ini satu garis lurus, titik, satu titik, katakan titik A. Untuk membina sudut 60 darjah, bukakan jangka lukis, letakkan tajam pada titik A, buatkan lengkuk yang bersilang, sambung sampai ke atas. Kemudian, ukuran yang sama, letakkan bucu tajam pada persilangan, buatkan satu lengkuk. Satu lengkuk ini bermaksud 60 darjah. Jadi untuk membina 120 darjah, buatkan satu lagi lengkuk ukuran yang sama. Jadi sambungkan garis yang bersilang ini ke titik A. Jadi inilah dia sudut 120 darjah. Untuk membina sudut 90 darjah, selain daripada cara menggunakan teknik garis serenjang, membina garis serenjang, kita boleh juga memulainya dengan membina 60 darjah. Okay, caranya, teknik membina sudut 60 darjah, buatkan lengkuk yang bersilang pada garis lurus, kemudian letakkan bucu tajam pada persilangan ini, buatkan satu lengkuk, satu lagi lengkuk. Jadi di sini pembahagian kedua 60 darjah, bahagian yang kedua 60 darjah ini kita hanya perlukan 30 darjah sahaja iaitu pembahagi dua. Jadi untuk membina garis pembahagi dua sama, bagi kedua-dua lengkuk ini, buatkan persilangan yang sama jarak daripada kedua-dua lengkuk ini. Kemudian persilangan ini sambungkan ke bucu A. Inilah dia cara alternatif untuk membina sudut 90 darjah selain daripada teknik membina garis serenjang dan pembahagi dua sama serenjang sebelum ini. Dan akhir sekali, cara membina 30 darjah dan 15 darjah sama juga. Kita mulakan dengan pembinaan 60 darjah. Ulangi langkah yang sama, buatkan lengkuk. Jarak yang sama, buat satu lengkuk. Ini ialah 60 darjah. Untuk membina 30 darjah, buat pembahagi dua sama. Bagi sudut 60 darjah ini, sambungkan garisan. Jadi ini ialah 30 darjah. Untuk membina 15 darjah, kita buat pembahagi dua sama sudut 30 darjah pula. Jadi letakkan bucu tajam pada persilangan ini, buatkan lengkuk di tengah. Satu lagi, titik yang bersilang ini sambungkan ke bucu A. Jadi inilah dia pembahagi dua sudut 30 darjah.
Konsep yang kedua yang perlu difahami dalam tajuk ini ialah bagaimana menentukan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Garis bersilang bermaksud satu garis yang bersilang. Di sini konsepnya ialah bucu yang bertentangan nilai sudutnya adalah sama. Dalam contoh ini, sudut D adalah sama nilainya dengan sudut B. Sudut D adalah sama nilainya dengan sudut B. Begitu juga untuk sudut A, bucunya bertentangan dengan sudut C. Jadi nilai sudut A adalah sama dengan C. Bagi garis lurus yang bersebelahan, bagi sudut yang bersebelahan, gabungan contohnya garis lurus ini, sudut D dan sudut C dijumlahkan nilainya adalah bersamaan dengan 180 darjah. Begitu juga dengan sudut-sudut yang lain. Untuk garis lurus, untuk sudut yang membentuk garis lurus, jumlah sudut tersebut nilainya ialah 180 darjah. Jadi kita lihat contoh soalan dalam berada di sebelah PSQ dan RSTU PTB garis lurus, cari nilai X dan Y. Okay, untuk mencari nilai X di sini, RU ialah garis lurus. Bermaksud 135 darjah ditambahkan dengan X, nilainya adalah bersamaan dengan 180 darjah. Jadi nilai X-nya adalah 180 ditolakkan dengan 135, nilainya adalah bersamaan dengan 45 darjah. Jadi untuk mencari nilai Y pula, kita lihat sudut Y ini bertentangan bucu dengan sudut 62 darjah. Jadi nilai sudut kedua-dua ini adalah sama. Jadi Y nilai sudutnya adalah bersamaan dengan 62 darjah. Perkara ketiga yang perlu difahami ialah sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas selintang. Garis selari bermaksud dua garis yang jarak di antara kedua-duanya adalah sama dan ditandakan tanda anak panah. Ini merujuk kepada garis yang selari. Garis rentasan lintang bermaksud garisan yang melalui kedua-dua garis selari ini. Di ini dia ialah garis selari dan ini ialah garis rentas lintang. Sifatnya ialah ada tiga. Yang pertama ialah sudut sepadan. Sudut sepadan kita boleh lihat daripada bentuk F. Jadi kedudukan yang sepadan iaitu bentuk F di sini. Kedudukan yang sepadan nilainya adalah sama. Nilai di bawah ini adalah sama dengan yang di bawah satu lagi. Begitu juga dengan nilai yang di atas sama dengan yang di atas satu lagi. Jadi dalam kes ini A adalah sama dengan B. Yang kedua ialah pada garis lurus ini, sudut yang terbentuk daripada bentuk Z. Bentuk Z ini dikenali sebagai garis sudut selang-seli. Sudut selang-seli bermaksud sudut pada C ini, pada B nilai sudutnya adalah sama. Dan satu lagi bentuk yang terhasil daripada garis selari ini bentuknya adalah bentuk U. Bentuk U ini konsepnya adalah sudut yang terlibat iaitu C dan D di sini. Nilai hasil tambah bagi kedua-dua sudut ini mestilah 180 darjah. Sudut kedua-dua ini jumlahnya ialah 180 darjah. Kita lihat contoh soalan. Dalam menjadi sebelah PQRS dan TU ialah garis selari. Cari nilai A, B dan C. Jadi untuk nilai A di sini, kita boleh gunakan sifat sudut selang-seli. Jadi nilai A, selang-seli, A-nya adalah bersamaan dengan 60 darjah. Jadi untuk mencari sudut C pula nilainya boleh menggunakan konsep sudut sepadan yang di atas ini. Nilainya tidak dinyatakan, jadi kita boleh kira 180 darjah. Ditolakkan dengan 118. Ditolakkan nilainya adalah bersamaan dengan 62 darjah. Jadi di sini ialah 62 darjah. Jadi menggunakan konsep sudut sepadan, C nilainya adalah 62 darjah. Jadi untuk B pula menggunakan konsep sudut, hasil tambah sudut pendalaman, B tambahkan dengan C jumlahnya adalah 180. Di C tadi kita dapat 62, bermaksud B-nya ialah 180 tolak 62, nilainya adalah bersamaan dengan 118 darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut dongak dan sudut tunduk? Bagi objek yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada arah semata, bermaksud kita pandang ke arah atas, sudut di antara arah pandangan ini dan juga garis mengufur iaitu yang selari dengan arah mata,
Sudut ini dikenali sebagai sudut dongak. Manakala untuk sudut tunduk pula ialah apabila kita memandang ke bawah, arah pandangan ini dengan garis mengufuk dikenali sebagai sudut tunduk. Okey, contoh soalan. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Dewi dan Umi di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Lukis dan labelkan yang pertama sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Dewi. Bermaksud matanya adalah daripada perkataan dari ini, matanya, pandangannya adalah dari Dewi. Jadi kita lihat gambar Raja, jawapannya. Okey, di sini. Mata pandangan pada Dewi, arah ke Umi, arah penglihatannya adalah pada Umi, garis mengufuknya di sini, jadi sudut dongaknya ialah nilai A. Untuk soalan B pula, sudut B yang mewakili sudut tunduk Dewi dari Umi. Sekarang dari Umi bermaksud pandangan matanya adalah pada Umi. Jadi kita lihat gambarannya di sini. Pandangan mata pada Umi, pandang ke bawah ke arah Dewi. Garis mengufuk ini ialah garis mengufuk. Jadi sudut di antara garis mengufuk dan pandangan ke bawah ini merupakan sudut tunduk. Jadi kita labelkan sebagai B. Kita mulakan dengan soalan latihan yang pertama. Dalam rajah 2, PQRS ialah garis lurus. Tentukan garis yang selari dengan garis QJ. Jadi ini dia garis QJ. Sudut di antara PQJ ialah 148. Bermaksud di sini sudutnya ialah 180 tolak 148. Nilainya adalah 32 darjah. Jadi kita perlu mencari sudut yang sepadan dengan 32 darjah. Di sini nilai X tidak dinyatakan. Di tengah-tengah ini garisnya 90 darjah. Bermaksud bahagian ini juga 90 darjah. Jadi untuk mencari nilai X, 90 ditolakkan dengan 42 bersamaan dengan 48. Jadi ketiga-tiga nilai X ini ialah bersamaan dengan 48. Jadi satu X ialah kita bahagikan kepada 3 kerana ada 3X. Bahagi 3 nilainya bersamaan dengan 16. Jadi setiap satu ini adalah 16. Jadi yang mewakili sudut 32 ialah dua bahagian X sahaja iaitu garis MN. Jadi garis MN sudutnya adalah 32. Jadi jawapannya adalah C. Soalan yang kedua. Tetapi sebelum itu pastikan anda telah pun menekan butang like dan subscribe di bawah. Dalam rajah 2, PQR selari dengan STU. Jadi kita letakkan simbol selari di sini. VQTW ialah garis lurus. Berdasarkan rajah 2, lengkapkan ayat di ruangan jawapan dengan menggunakan maklumat di bawah. Yang pertama ialah sudut A dan B. Sudut A dan B ini berada dalam garis selari berbentuk U. Berbentuk U ini bermaksud kita panggil sebagai sudut pedalaman. Jadi di sini ialah sudut pedalaman. Tuliskan pada petak yang disediakan. Yang kedua, A dan D. A dan D di sini A. Okay, di sini pula ialah D. Jadi ianya membentuk bentuk Z. Jadi jawapannya ialah sudut selang-seli. Jadi ini ialah sudut selang-seli. Dan yang terakhir ialah sudut C dan D. Sudut C dan D di sini ialah sudut C dan ini ialah sudut D. Jadi ia membentuk bentuk F. Jadi bentuk F bermaksud ianya adalah sudut sepadan. Jadi jawapannya adalah sudut sepadan. Jadi itulah jawapan untuk soalan yang kedua. Sambungan soalan yang kedua. Dalam rajah yang sama, hasil tambah dua sudut pada rajah 2 ialah 180 darjah. Tentukan sudut itu, tandakan right pada jawapan. Jadi untuk mencari sudut yang bersamaan dengan 180 darjah, ianya mestilah sudut pedalaman. Dalam kes ini, A dan B ini merupakan sudut pedalaman. Jadi jawapannya adalah A dan B. Yang lain jumlahnya bukannya 180 darjah. Soalan yang terakhir, dalam rajah 1, PQR ialah suatu garis lurus. Cari nilai sudut M dan juga N. Jadi dalam rajah ini kita lihat ada dua pasangan garis selari.
Jadi kita boleh menggunakan konsep sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okay, untuk 52 darjah, sudut sepadan dengannya adalah di bahagian ini. Ini merupakan sudut 52 darjah. Oleh kerana bucu sudut M bucunya bertemu bucu dengan 52 darjah, maka nilai M-nya adalah sama, iaitu M bersamaan dengan 52 darjah. Untuk sudut N pula, kita perlu tahu nilai sudut di sini. Oleh kerana dua ini adalah selari, nilai M ini bersamaan dengan 52. Jadi nilai sudut kedua-dua ini juga sudut yang sepadan, nilainya adalah bersamaan dengan 52. Jadi untuk mencari bahagian ini, 52 ditolakkan dengan 19 bersamaan dengan 33. Sudut di sini ialah 33, jadi N juga bucu bertemu bucu, N bersamaan dengan 33 darjah. Selesai video siri pertama untuk tajuk garis dan sudut. Jumpa lagi dalam video siri berikutnya.